kita memeluk agama Islam, bagi mak bapak kita, anak tetap anak. Dah besar macam mana pun, anak tetap anak. Dan inilah kesilapan yang saya sendiri pernah buat. Saya saya pun waktu tu semangat nak bapa saya cepat-cepat masuk Islam. Bapa saya, kalau boleh jangan mereka mati dalam keadaan non-Muslim, mereka masuk Islam. Semangat kita. So saya pun nak dakwah dengan mereka, argue. Saya menang argument. Tapi bapa saya, mata dia jadi merah, sangat-sangat merah. Dia sangat marah. Sejak tu dia kata, selepas ni never talk to me about Islam. Tutup terus. Dia tak boleh berbincang tentang agama. Di situlah saya belajar. Daripada kesilapan saya belajar. Tidak ada gunanya kita menang hujah, tetapi kalah hati. Sebab perkara iman, kepercayaan adalah perkara hati. Dan kebanyakan orang yang bila memeluk agama Islam, mula-mula kita masuk Islam, keluarga menentang. Betul ke tak betul? Kebiasaan keluarga akan menentang, keluarga tak terima dan sebagainya. Dan bila dia dapat tahu kita masuk Islam, biasa dia akan marah. Macam-macam dia akan marah. Bila dia marah, jangan lawan balik. Sebab mereka dalam keadaan marah. Biar mereka luahkan perasaan. Biar mereka marah. Biar. Lama-lama dia akan penat. Bila dia penat, dia berhenti. Bila dia dah reda marah dia, kita jumpa dengan mak bapak kita, tanya, mak bapak, saya masuk Islam dah lama dah, tapi mak bapak baru tahu sekarang. Tapi selama saya masuk Islam ni, apa benda yang saya buat yang tak baik, yang tak bagus, tolong bagi tahu saya. Saya cuba ubah. Dan inilah soalan yang saya tanya dengan mak saya. Sebab mak saya kata saya dah rosak. Saya tanya mak saya, kenapa saya rosak? Sebab kau sudah masuk Islam. Tapi pada dia masuk Melayu lah. Kau sudah masuk Melayu. Saya tanya mak saya bukan masuk Melayu, saya masuk Islam. 2 tahun untuk explain. Bukan masuk Melayu, masuk Islam. Lama-lama baru dia faham. Okey, lepas tu saya tanya dia balik, sejak saya masuk Islam, apa benda yang saya buat yang tak bagus? Dia pandang atas bawah, dia kata tak ada apa-apa. Sejak saya masuk Islam, semuanya lebih elok daripada dulu. Dan dia peluk saya. Dan saya tanya mak saya, habis tu kenapa mak kata saya rosak? Dia kata, sebab jiran-jiran Melayu cakap kalau anak sudah masuk Islam, tak boleh makan sama-sama, tak boleh tinggal sama-sama, dia bukan anak awak lagi. Boleh faham maksud saya? So bila dia dengar benda-benda macam ni diberitahu, dia pun rasa takut, gelisah, dia akan kehilangan anak. Dan dia makin tua, tempat dia nak bergantung kepada anak dia tak. So dia takut kalau anak dia tak ada, apa akan berlaku kepada dia? Tapi saya beritahu dia tak ada. Saya dah masuk Islam. Mak, ada tak saya buat ini? Bukankah kita makan sama-sama? Sebab mak saya ni vegetarian. Dan kalau vegetarian, dia makan sayur-sayuran. Sayur-sayur tak perlu disembelih. Makanan dia halal aja. Saya tinggal pun di rumah mak saya, tak ada masalah. Boleh faham ya? Sebab kita ni kena berlaku baik kepada kedua-dua ibu bapa kita. Ini adalah ajaran daripada Al-Quran sendiri. Surah An'am, surah 6 ayat nombor 151, surah Al-Aqaf, surah 6 ayat nombor 12, surah Luqman, surah nombor 31 ayat nombor 14, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita berlaku baik kepada kedua-dua ibu bapa. Kalau ibu bapa kita dah tua atau salah seorang dah jadi tua, tak boleh tinggi suara, pun tak boleh. Surah Isra, surah 17 ayat nombor 23. So bagi sisakan, selain daripada akhlak dan sebagainya, okey, bila mereka dah reda dan sebagainya, cuba cerita kepada mereka apa tu ajaran Islam. Contohnya dalam agama Islam pun percaya kepada Nabi Isa AS, Jesus Christ. Kita percaya Nabi Isa adalah Christ, artinya Messiah, Al-Masih. Kita percaya Nabi Isa lahir tanpa ada bapa. Betul? Kita juga percaya Nabi Isa lakukan mukjizat. Orang sakit kusta sembuh. Orang buta celik. Orang mati dihidupkan dengan izin Allah. Surah Maidah, surah nombor 5, ayat nombor 110. So kita cerita tentang Islam, cerita tentang Islam. Dan lama-lama dia akan tahu apa itu ajaran Islam dan sebagainya. Dan ramai daripada mereka tu menemui persoalan-persoalan yang ada sebelum tu adalah dalam agama Islam. Dan banyak berdoa kepada Allah. Walau apapun, hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala.